أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan, Allah berikan kelapangan masa, Allah berikan kepada kita taufik untuk kita menyertai majlis ilmu dan bersama-sama dalam saling mengingati, saling mengingati Allah Ta'ala dalam setiap urusan harian kita. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita golongan yang sentiasa dapat menyeimbangkan hidup dunia kita dengan akhirat kita. Semoga Allah juga menjadikan kita insan yang sentiasa khusyuk, baik dalam ibadah dan di luar urusan ibadah kita. Hari ini adalah tanggal 8 hari bulan Oktober 2024. Sama ada kita sedar atau tidak, tarikh tersebut akan ingatkan kita tentang apa yang berlaku pada 1 tahun kebelakang, iaitu satu konflik ataupun lebih tepat satu keganasan pembantaian terhadap Gaza, terhadap Palestin yang berlangsung sejak daripada 7 Oktober tahun yang lalu. Dan dalam kita sedar dan tidak juga, kebetulan sekarang ni pula musim, kalau dalam grup WhatsApp, kalau dalam social media kita sibuk pula bercerita tentang isu-isu tempatan yang nampaknya lebih kepada gosip, tentang selebriti, sibuk mengetahui aib keluarga orang lain, yang sebenarnya cukup sekadar kita tahu perpisahan itu berlaku cukup, tapi nampaknya dia berjangkit kepada sibuk mengetahui aib keluarga orang, sibuk memilih pasukan suami ataupun isteri, dengan kita pun tidak pasti di mana akhirnya faedah itu nak dibawa. Dan itu sangat menyedihkan untuk melihat dua ini berlaku dalam satu masa yang sama, iaitu setahun pembantaian Gaza ataupun Palestin. Kita sambut dengan sibuk menyibuk tentang hal artis di Malaysia ni, itu sangat menyedihkan. Mudah-mudahan Allah tetapkan semula hati kita untuk tahu apa perkara berfaedah yang kita boleh sibukkan diri kita, dan awal-awal tapislah hal-hal yang tidak berkaitan dengan akhirat kita, itu boleh kita tapis awal. Apatah lagi memang ada banyak diisyaratkan dalam hadis untuk kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal yang tidak bermanfaat, hal yang semata-mata untuk seronok, syok, bergosip, ghibah, namimah. Itu adalah awal-awal perkara yang terlarang Allah senaraikan. Malam ni kita akan bersama dengan seorang lagi sahabat yang mulia, dan nama beliau ini bukan nama yang asing juga, tapi barangkali dalam kalangan ramai-ramai sahabat ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sukar untuk mengasingkan dia dalam kehidupan kita. Barangkali kalau kita sebut nama-nama yang sebelum ini, kan, kita sebut nama Bilal ibn Rabah, kita tahu perjuangannya, kita tahu peranannya dalam Islam, tapi tidaklah tiap hari itu kita melakukan perkara itu kita akan ingat kat dia. Kita mungkin dah baca kisah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dengan ketokohan dan kedudukan beliau, tapi tak adalah tiap hari kita buat kerja tu kita teringat kat dia. Tapi ada seorang sahabat ini, tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kita melainkan mesti kita menghargai apa yang ditinggalkan pada kita. Tidak ada hari yang kita lalui sebagai seorang Muslim kecuali kita akan menghargai sahabat yang seorang ini,
Kalau saya boleh bagi hint dulu, ya, kita adalah masyarakat yang bila nak buka Quran kita kena tengok mushaf. Bila nak baca Quran kita kena tengok mushaf. Mungkin masyarakat yang awal dulu ketika membaca bukan satu perkara yang semua orang mampu lakukan, maka majoriti sahabat pun cara mereka belajar Quran adalah mereka dengar dan mereka lafazkan. Tapi kebanyakan daripada kita bawa buku Iqra 1, 2, 3 sampai 6 tu, jumpa ustaz, baca satu demi satu depan ustaz untuk belajar mengaji, kan? Dan kita sentiasa dokong kita punya telefon bimbit ni, di dalamnya ada mushaf Uthmani, ya? Semuanya bergantung kepada apa yang diwariskan dalam bentuk teks kepada kita. Okay. Generasi sebelum ini, generasi yang awal, mereka bergantung kepada hafalan dan apa yang mereka dengar. Tapi generasi kita lain, ya. Dan sebab itu apa yang dilakukan oleh Zaid ibn Thabit sangat mustahak. Dan beliau adalah orangnya yang akan kita cerita pada malam ni. Seorang sahabat yang genius. Kalau saya boleh letakkan satu tagline ataupun name tag untuk Zaid ibn Thabit, beliau adalah seorang sahabat muda yang sangat genius, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminta Zaid melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan talent beliau tersebut. Ini pelajaran awal untuk malam ni. Kita akan berkenalan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan sahabat pada tempatnya. Sebab setiap orang ada macam-macam talent yang berbeza, kan? Setiap orang ada kemahiran, ada minat, ada kemampuan yang berbeza. Maka tak sepatutnya lah kita melihat semua orang kena buat benda yang sama saja. Semua orang kena jadi ustaz saja. Semua orang kena jadi penceramah saja. Dan itu juga memberi satu isyarat pada kita, apa saja bidang yang kita pergi, kalau memang lillahi ta'ala, kembalikan manfaatnya kepada Islam, kepada agama ini, kepada akhirat kita, maka ia ada ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Zaid ibn Thabit, kalau kita boleh mulakan kisah beliau. Beliau peluk Islam barangkali sekitar umur 9-10 tahun, ya. Bilakah beliau peluk Islam? Secara tepatnya beliau barangkali peluk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair adalah sahabat yang diutuskan ke Madinah ataupun ke Yathrib, nama asalnya, setelah perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah ni apa dia? Perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kumpulan masyarakat daripada Yathrib yang tergolong dalam kalangan Aus dan Khazraj. Mereka berjanji taat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah senarainya. Dan perjanjian yang pertama ini berkait dengan akhlak, berkait dengan ibadah, berkait dengan iman, ya. Mereka berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua peluk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mus'ab ibn Umair untuk bersama dengan mereka pulang ke Yathrib. Sampai di Yathrib tidak ada satu rumah kecuali mesti Mus'ab ibn Umair akan ketuk dan dia akan masuk, dan Mus'ab yang akan menjadi pembimbing umat Islam di Yathrib. Ini berlaku 2-3 tahun sebelum Nabi tiba. Sebelum Nabi sendiri sampai ke Madinah nanti sebagai seorang rasul dan sebagai pemimpin mereka, mereka sudah mula berkembang sebagai satu komuniti Islam selama 2 hingga 3 tahun, begitulah, ya. Ketika inilah Zaid ibn Thabit peluk Islam, dan beliau ketika itu adalah seorang kanak-kanak umur 9-10 tahun. Dan ini gambaran awal. Saya suka memberikan maklumat sirah tu lebih banyak pada tuan-tuan daripada apa yang sepatutnya dalam buku rujukan gitu ni lah. Kalau tuan-tuan melihat masyarakat Madinah ni, kita akan mula berkenalan dengan watak-watak muda yang masuk ke dalam komuniti kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Zaid ibn Thabit ini, antaranya Anas ibn Malik, antaranya nanti ada Abu Hurairah, dan ramai lagi dalam kalangan pemuda-pemuda Ansar. Dan memang orang Ansar ni memang muda lah, tapi orang muda mereka tu lebih ramai yang sertai awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka menghadiahkan diri mereka kepada Nabi. Saya pernah bercerita tentang Anas ibn Malik di sini. Anas ibn Malik adalah seorang sahabat yang diwakafkan oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibu Anas ibn Malik, Ummu Sulaim, waqafkan Anas ibn Malik kepada Nabi untuk menjadi khadam Nabi. Nabi suruhlah apa saja, dia boleh buat. Dan Anas ibn Malik tua setahun saja daripada Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit akan peluk Islam dalam waktu yang sabar, dan kali pertama dia bertemu dengan Nabi SAW, umurnya ketika itu 11 tahun. Bayangkan orang muda memilih untuk bersama dengan Nabi SAW. Ini bukan pilihan yang senang pun. Dan ketika itu direkodkan dalam kitab kitab biografi para sahabat ni, menceritakan keluarga Zaid ibn Thabit datang jumpa Nabi SAW, bawa Zaid dan cuba untuk beritahu kepada Nabi SAW, Zaid ini budak yang special, dia ni genius. Dan diberitahu kepada Nabi SAW, budak ini sudah menghafal 17 surah daripada Al-Quran sebelum engkau tiba di sini. Dalam riwayat yang lain menceritakan semua surah yang telah turun di zaman Mekah sudah dihafal oleh Zaid ibn Thabit sebelum sempat Nabi tiba di Madinah. Ini kalau kita nak faham volume Al-Quran, dari sudut ketebalan Al-Quran, yang paling banyak adalah surah-surah zaman Madinah. Zaman Mekah ni surahnya pendek-pendek dan tak banyak lah, walaupun umur zaman Mekah tu lebih lama daripada Madinah. Dikatakan lebih kurang ada 17 surah yang turun di Mekah, dan semua surah itu telah dihafal oleh Zaid ibn Thabit. Maka bila Nabi tanya, cubalah baca, Zaid pun membacakan hafalan-hafalan Quran dia kepada Nabi SAW. Dan Nabi jadi takjub, adanya anak muda begini yang akan nanti bersama dengan Nabi SAW buat projek-projek untuk Islam. Dan kalau kita reverse sikit ke belakang, macam mana Zaid boleh jadi macam tu? Di sinilah kita nak belajar bagaimana sahabat membesarkan anak mereka. Ibu Zaid ibn Thabit, Ibu Zaid ibn Thabit ada menceritakan bagaimana Zaid membesar. Dengan dikatakan Zaid ini waktu kecil dia banyak luangkan masanya dengan anak-anak orang Yahudi. Dia sekolah di sekolah orang Yahudi. Dia bergaul dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Adakah orang Yahudi itu baik sangat? Tentu sekali apa yang kita tengok dalam sejarah, orang Yahudi ni ada banyak masalah, termasuk zaman sirah Nabawiyah sendiri. Tapi kelainan yang ada pada orang Yahudi itulah yang menjadi perhatian ibu kepada Zaid. Sebab dia melihat orang-orang Yahudi ni dari sudut intelektual mereka lebih tinggi daripada orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj. Orang Yahudi ni dari sudut architecture, saya pernah cerita dekat sini, rumah-rumah orang Arab di Madinah, rumahnya setingkat ataupun setingkat setengah. Yang setengah tu pun sekadar loteng sajalah, dia bukan tingkat dua. Tapi rumah orang-orang Yahudi ni, kalau kita baca cerita bagaimana Nabi SAW pernah diancam bunuh daripada Banu Nadir, Yahudi Banu Nadir yang nak himpap Nabi dengan batu daripada tingkat atas, pun kita tanya lah, tingkat tu tinggi mana? Sebab dalam riwayat tak menceritakan detail berapa tingkat. Tapi untuk menjatuhkan batu untuk membunuh orang dekat bawah, dia tak cukup sekadar 2 tingkat, mesti lebih daripada itu. Dan bila kita baca kisah Ka'ab bin al-Ashraf, yang juga orang jahat dalam kalangan orang Yahudi yang pernah Nabi berikan perintah bunuh dia. Ka'ab ibn Ashraf ni dari istana yang bertingkat-tingkat, dan rumahnya itu di Madinah, bukan dekat tempat lain. Orang Yahudi ada banyak kelebihan berbanding dengan orang Arab di Madinah. Mereka ada kekayaan, mereka ada pasar. Sebab tu bila tibanya Islam di Madinah, Nabi ambil kayu, Nabi buat satu ruang di kawasan orang Arab untuk dibina pasar baru, kerana pasar-pasar yang lama semuanya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Semua mereka pegang. Dan tuan-tuan tengok Yahudi hari ni, banyak startup di dunia ini, tengok-tengok dia balik tabir lah ada kaitan dengan Yahudi juga. Social media yang kita guna, tengok-tengok lah ada kaitan dengan Yahudi juga. Teknologi yang kita guna, ada kaitan dengan Yahudi juga. Bukanlah kerana Yahudi itu bangsa terpilih, bijaksananya lebih ke apa, tapi mereka memang ada satu track record yang agak baik dari sudut impak yang mereka berikan kepada dunia. Boleh tahan. Banyak syarikat-syarikat startup, syarikat-syarikat berkait dengan teknologi yang muncul daripada sana.
Mungkin mereka tidak ekspor makanan macam di tanah air kita, mungkin itulah kot makan makanan minuman ataupun animasi di Malaysia ni, tapi mereka banyak ekspor teknologi kepada dunia. Ini kekuatan Israel. GDP Israel hari ini pun kalau kita tengok pun dia adalah twice ataupun 2 kali ganda daripada GDP negara kita ni, kan? Walaupun negara kita menuju menjadi negara membangun macam mana pun, Israel Masya Allah 2 kali ganda, kan? Kita kena tahu satu realiti yang dengan musuh ini kita nampak dia lebih banyak, tapi sebagai orang yang memikirkan tentang bagaimana kita nak mengubah masa depan kita, Ibu Zaid telah menunjukkan contohnya, iaitu dengan cara kita curilah dia punya pengalaman, dia punya skills, dia punya dia punya madrasah yang mereka lalui sebagai anak-anak Yahudi ni. Zaid mendapat pengalaman yang sama, maka dia menjadi budak yang jenius sikit berbanding dengan rata-rata orang Arab di Madinah. Zaid boleh membaca seawal umur 9-10 tahun, dah pandai membaca, ya. Dan zaman itu jangan saja membaca lah, jangan saja membaca pada umur 6-7 tahun, membaca sendiri pun sampai ke dewasa orang tak buat, orang tak mahir, ya. Untuk faham standard zaman tu sangat rendah, dan Zaid berjaya menjadi seorang anak muda yang cekap berbahasa, yang cekap menghafal, mengingati, pandai menulis, pandai membaca, ya. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perasan satu perkara yang istimewa pada diri Zaid ibn Thabit. Nabi akan mula memanfaatkan kelebihan-kelebihan ini. Ada satu hadis yang bila kita baca kita tahu ini adalah specialty Zaid ibn Thabit, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut afrada ummati Zaid, yang paling pakar dalam bidang faraid dalam kalangan umat aku adalah Zaid ibn Thabit. Faraid dalam banyak-banyak bidang fiqh, secara umumnya bidang fiqh tu kita tahulah, ada fiqh ibadat, ada fiqh muamalat, yang membincang kalau kawan-kawan kita yang kerja dekat bank kan, yang dalam bidang syariah committee, mana-mana syariah advisor, mana-mana bank, mereka bertanggungjawab untuk semak akad-akad, produk-produk yang dihasilkan tu syar'i ataupun tidak, ada tak unsur-unsur riba, ada tak gharar dan sebagainya, dia akan cek, ya. Tapi ia tidak akan sebanding dengan satu bidang dalam fiqh yang namanya faraid ini. Seingat saya zaman saya belajar, subjek faraid adalah antara subjek yang saya tak skor. Subjek lain senang, sekadar dapat tahu bahasa Arab tu kira laju je lah, boleh menjawab, ya. Tapi faraid ni dia bukan bidang untuk ustaz-ustaz, ya. Sebab biasanya orang yang masuk bidang pengajian Islam ni, dia datang dengan satu expectation, dengan satu jangkaan bahawa bidang ini kena banyak menghafal. Memang betul, bidang saya ini memang kena banyak menghafal sikit, kena banyak baca, kena banyak menghafal, tapi orang tak jangkakan bidang pengajian Islam ni memerlukan pemikiran aras tinggi, memerlukan pemikiran logik yang tinggi, yang hari ini diterjemahkan dalam mathematics, dalam math modern, dalam admat, semua subjek yang saya tak suka. Bukan tak suka lah, yang selalunya bukan tempat kita dapat markah banyak, sebab kurang pandai sikit bab tu. Dan bila masuk saja subjek faraid, iaitu tentang agihan harta warisan, yang ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan tentang agihan-agihan itu. Kalau si ibu mati, berapa anak akan dapat, kalau suaminya pula, berapa suami akan dapat, kalau ada zuriat, suami dapat berapa, kalau tak ada zuriat, suami dapat berapa. Macam-macam kiraan, macam-macam pecahan yang ada di situ, dan ada banyak sangat faktornya. Ada tak dipanggil ada tak usul, iaitu ayah, ibu, mentua, ayah mentua, ibu mentua. Ada tak furu', iaitu waris dia, anaknya, cucunya, siapa boleh dapat, siapa tak boleh dapat, siapa yang akan mahjub, iaitu dia akan potong hak orang di bawahnya, macam-macam. Dan semuanya memerlukan kemahiran matematik. Dan mainkan sahabat adalah generasi yang baca dan tulis pun tak reti, baca dan tulis pun tak lepas, apatah lagi nak mengira. Dan zaman itu kalender tak ada,
Masa tak ada, jam tak ada lagi. Pukul berapa masuk subuh? Tak tahu. Kena tengok matahari. Kan? Hari ni berapa hari bulan? Tak tahu. Tapi lebih kurang 1 tahun selepas tahun gajah. Itulah cara mereka kira. Mana ada kalender? Matematik ni memang di luar daripada kepakaran mereka. Zaman sekarang kalau tanya saya, tuan-tuan jumpa saya ada keluarga meninggal ke apa, macam mana agihan faraid ni ustaz? Saya tak akan mampu jawab. Walaupun saya, matematik saya okey lah, A lah kan, cukup syarat je lah, tapi tak reti sangat. Saya pun tak sanggup, tak mampu nak menyelesaikan masalah faraid, apatah lagi masyarakat zaman tu ya? Yang matematik ni memang benda yang jauh daripada mereka. Dan Nabi sebut dalam kalangan sahabat aku, yang paling pakar faraid adalah Zaid ibn Thabit. Dan ini memaparkan satu sudut jeniusnya anak muda ini, sehingga dia menjadi sahabat yang menguasai ilmu tersebut, Zaid ibn Thabit. Dan semua hadis yang berkaitan dengan faraid, tuan-tuan cari dia punya rawi. Yang pertama dalam generasi sahabat tabaqat yang pertama ini, beliau adalah Zaid ibn Thabit, orang yang sama Dan ada beberapa cerita lain yang dia akan mengulang-ulang dia akan mengulang-ulang perkara yang sama kita sebutlah, iaitu tentang kelebihan Zaid ibn Thabit. Ini diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit sendiri menceritakan tentang satu permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kitab Yahuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta aku ni belajar tentang tulisan-tulisan orang Yahudi. Qala inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Nabi sebut kepada Zaid, aku ni sentiasa risau setiap kali dapat surat daripada orang Yahudi ni. Kenapa Nabi risau? Kerana Nabi tak tahu bahasa Yahudi. Bahasa Hebrew itu Nabi tak kuasai, Nabi tak tahu. Apatah lagi kalau ditulis. Sebab Nabi kita kan ummi, tidak membaca, tidak menulis. Tapi supaya tuan-tuan tak salah faham, saya kena buat satu disclaimer sikit, sekejap saja. Sebab biasanya orang mungkin salah faham tentang konsep Nabi butuh huruf. Sebab sekali dengar macam negatif kan, takkanlah Nabi kita butuh huruf. Dan tuan-tuan kena tahu, ini bukan tuduhan orientalis ataupun mana-mana orang yang anti kepada Islam. Ini adalah kenyataan ulama Islam yang mengkaji tentang sirah nabawiyah sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijma' mereka bersetuju Nabi memang tak reti baca, tak reti tulis. Yang khilafnya, yang beza pandangannya adalah sama ada Nabi tak boleh membaca, tak boleh tulis sampai akhir hayat, ataupun Nabi boleh membaca pada satu masa nanti. Tapi Nabi memang asalnya tak reti baca, tak reti tulis. Untuk kita terima realiti ni, makan realiti ni, dia tak senang, kecuali kalau kita faham satu perkara. Dan ini yang saya nak sebutkan, iaitu konsep buta huruf pada zaman itu dia bukan satu perkara yang negatif. Dia beza dengan zaman kita ni. Kalau anak-anak kita, anak saya dah 5 tahun, kalau esok masuk darjah 1, ujian yang dia kena lepas adalah ujian 3M tu lah kan, membaca, menulis, mengira. Kalau tak pandai, tak lepas, nanti masuklah kot kelas khas kan, sebab tak reti nak membaca, mengira dan menulis. Kena pandai sebelum darjah 1. Kerana zaman kita ni menganggap tak reti tulis, tak reti kira, tak reti baca, kira kena pendidikan khas lah, teruk lah tu kan? Dan kadar kecelikan di dunia ni, Malaysia sendiri saya ingat saya dalam 96% kot rakyat Malaysia yang celik, yang tidak ada buta huruf. Negara paling teruk pun macam Sudan Selatan, macam apa nama tu, apa jiran sebelah lupa dah saya, Mali, mereka ni pun negara-negara yang paling rendah ni pun kadar buta hurufnya lebih kurang dalam 40%. Tapi masyarakat Madinah ni kadar buta hurufnya hampir 100%. Jumlah yang boleh baca tu sikit sangat. Dan musyrikin Mekah tak pernah kutuk Nabi pun, Nabi tak reti baca, tak reti tulis. Bahkan mereka mencela orang yang pandai tulis, sebab bagi mereka yang pandai tulis ni ingatannya lemah, sebab terpaksa mencatat. Kan? Teknologi tu kadang-kadang melemahkan kita kan. Dulu hafal je jalan, bila dah ada Google Maps selalu lupa macam mana nak jumpa tempat yang kita nak tuju tu. Bila dah ada telefon bimbit, ada boleh tekan button, boleh tengok contact number, kita dah mula lupa nombor orang-orang, bahkan isteri, nombor isteri pun dah lupa orang, nombor sendiri pun lupa. Supaya kita tak salah faham lah, sebab saya nak cerita tentang buta huruf ni kan. Sebab Nabi ada kelemahan itu, untuk kita melihat itu kelemahan lah, tapi untuk zaman Nabi SAW dia bukan satu isu pun.
Dan Nabi SAW memerlukan bantuan Zaid. Nabi pun beritahu kepada Zaid, pergilah belajar. Dan Nabi Zaid sebut, fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Dan tak sampai 2 minggu, tak sampai 2 minggu pun aku dah berjaya menguasai bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi. Falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahuda katabtu ilaihim. Maka bila aku dah reti bahasa Yahudi, bahasa Hebrew ni, tiap kali Nabi nak berbicara, nak berurusan, nak menulis kepada orang-orang Yahudi, aku yang akan tukang tuliskan dan aku yang akan translatekan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan bahasa Yahudi saja, bukan bahasa Hebrew saja. Ada 2 lagi bahasa lain yang Nabi minta Zaid kuasai. Sebab ketika tiba di Madinah, Nabi perasan di sini ada majoriti masyarakat di Madinah ni sebenarnya orang Yahudi. Bukan Madinah lah, sebab Madinah tu untuk Aus dan Khazraj. Ni di tempat lain, di antara 2 lembah Waqim dan Wabrah itu adalah masyarakat yang sangat ramai dan majoritinya adalah orang Yahudi sebenarnya, bukan orang Arab pun. Nabi SAW pula sangat ambil kisah dengan siapa kita berjiran. Dan Nabi sentiasa utus surat buat perjanjian dengan mereka. Maka Nabi memerlukan seseorang yang pakar bahasa Yahudi dalam kalangan sahabat. Dan ini adalah anak muda yang baru umur belasan tahun. Nabi minta dia belajar bahasa Yahudi. Nanti sampai satu zaman Nabi mula utuskan surat kepada Parsi. Umat Islam mula ada hubungan yang lebih sikit daripada sekadar tanah Arab, dah mula keluar ke Parsi dan mula keluar ke Syam. Masa itu Nabi minta Zaid ibn Thabit belajar 2 lagi bahasa. Yang pertama bahasa Parsi lah, Yang kedua adalah bahasa Suryani, yang merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh Arab-Arab di belah Syam, Arab Ghassan, termasuk Rom di selatan tu. Memang bahasa mereka adalah bahasa Suryani yang mereka saling bergaul sesama mereka. Dan Zaid ibn Thabit sebut, aku belajar kesemua bahasa itu dalam masa kurang 2 minggu. Ini mustahil untuk kita fikir macam manalah budak ni boleh jadi macam tu, kalau bukan kerana memang itu adalah talent dia. Seorang anak genius yang cepat menyerap ilmu. Ini adalah kelebihan Zaid ibn Thabit. Dan Nabi gunakan kesempatan itu, ada talent sebaik ini, Nabi letak di tempat yang betul supaya dia boleh berkhidmat untuk Nabi dan boleh berkhidmat untuk agama ni. Supaya kita memahami kelebihan Zaid bin Thabit. Kalau kita boleh pause sekejap untuk kita ambil pelajaran khusus daripada cerita ni, sebab takut di hujung kita akan pergi pada pelajaran yang lain pula. Mungkin ini kita akan terjemahkan kepada anak-anak kita ataupun cucu kita ataupun sesiapa saja di luar sana yang di bawah tanggungan kita, agar kita melihat bakat-bakat manusia ni, apa saja bentuk bakat yang ada, kita kena gunakan ke jalan Allah Ta'ala. Dan jangan melihat bakat-bakat yang nampak tidak Islamik itu serta-merta kita kuburkan saja bakat itu ataupun impian itu, kerana kita fikirkan memang tak ada tempat orang begini dalam agama. Supaya kita faham agama kita ni sangat luas praktisnya, ada banyak ruang yang semua orang pun boleh sumbangkan. Bahkan kalau saya boleh jujur di sini, mungkinlah orang fikir bidang saya lah, bidang pengajian Islam adalah bidang yang paling Islamik sekali di dunia ni, bidang yang boleh masuk syurga. Padahal sebenarnya akhirnya mana-mana bidang pun dia akan ada mengembalikan manfaatnya kepada awam. Dan agama Islam adalah agama yang syumul, semua benda pun ada pahala. Menyapu sampah ada pahala, membersihkan tandas ada pahala, menyelamatkan nyawa manusia ada pahala, menyelamatkan akidah manusia ada pahala, semuanya ada. Dan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun sahabat strategik ikut minat dan potensi masing-masing. Dan kelebihan Zaid ibn Thabit adalah kejeniusan akalnya tu. Dan saya nak jujur satu perkara, kalau hari ini kita tengok dalam ruang macam ini kan, yang boleh mendengar mesej yang keluar daripada mulut dan tulisan saya adalah mungkin tuan-tuan sajalah, kan? Orang yang datang masjid, orang yang cari konten-konten kuliah Islami, cerita sahabat, sirah nabawiyah, fiqh. Orang begini akan jumpa lah mesej-mesej yang macam ni. Tapi yang di luar sana macam mana? Mereka nak ikut siapa? Dan hari ni kita dah dapatlah jawapannya.
orang kita ni memang sangat suka dengan orang-orang yang di dirinya ada nilai komersial, artis, selebriti. Sebab tu penceraian mana-mana artis akan menjadi cerita. Tuan-tuan bayangkanlah, cerita ni kita kena dengar lagi sebulan 2 bulan lagi. Itulah minat orang kita. Kita memang lebih selera kepada orang-orang yang terkenal, yang secara tidak langsung orangnya handsome, orangnya cantik, ya. Kehidupannya tu kehidupan yang enaklah untuk diperhatikan. Makanan-makanan yang dia makan, kereta dia, kan? Itu realitinya. Maka alangkah mulianya kalau adalah kan anak-anak kita memang berbakat sangat buat konten ke apa, biar dia buat. Nak jadi filmmaker, silakan. Nak jadi artis, silakan. Selagi mana jalannya masih mentaati Allah Ta'ala, tak buka aurat, tak melampau-lampau, ya, tak terkinja-kinja, okey, silakan. Sebab akhirnya hari ini orang akan melihat itu sebagai sumber inspirasi hidup mereka, bukan saya, ya. Bukan orang-orang yang ada di meja ceramah ni. Dulu, satu ketika dulu, kalau saya tak tahu di Malaysia bagaimana pengalamannya, tapi membesar melihat Muhammad Ali, melihat siapa lagi, Cat Steven, kalau di barat kan, lihat bagaimana influence mereka kepada dunia, kan. Kalau zaman moden ni mungkin Muhammad Salah, kan, di Liverpool, kan, ataupun Khabib yang baru ni datang ke Malaysia, kan. Lihat bagaimana impak mereka bila mereka sebut kalimah, walaupun kalimah tu kita sebut tiap hari dah, ajar orang untuk zikir, tapi bila dia sebut subhanallah sekali, semua orang terus terpana, subhanallah itu apa, ya. Baru mereka tahu dan sedar bahawa ini adalah kalimah zikir yang perlu dirutinkan. Tapi kerana influencer yang seorang disebut sekali, dia terus terpana dan terkagum dengan kalimah itu. Maksudnya apa? Alangkah besarnya impak orang-orang yang berada di bidang itu yang tak mampu pun dicapai oleh orang-orang yang berada pada bidang saya ni, kan? Kita belajar dalam taharah, ada air mutlaknya, ya? Ada air mutanajjisnya. Tapi akhirnya hari ni bila kita tengok sungai dan laut kita, tak sanggup kita ambil wuduk kat situ, walaupun air sungai ni air mutlak. Siapa sanggup ambil wuduk dekat Sungai Kelang? Tak ada siapa sanggup, kan? Dan siapa yang pakar tentang air kalau bukan mereka yang masuk dalam bidang sains alam sekitar, ya? Maka betapa islamiknya untuk siapa-siapa yang berada dalam bidang itu, ataupun anak-anak kita yang jenis minat, kalau pergi sungai itu dia cari, dia bawa sekali pH scale tu, dia check air sungai ni dia acidic ke alkali ke. Ada anak-anak kita minat macam tu kan, minat tengok dinosaur. Jangan halang dia dan jangan biar minat tu hilang, kerana esok dia ni lah yang akan menjadi saintis yang akan menyelamatkan sungai-sungai kita, supaya sungai kembali menjadi air mutlak sebagaimana yang dimaklumkan dalam kelas fiqh kita, kan? Para engineer, para doktor, sebab akhirnya orang pergi hospital, orang tak cari ustaz. Ustaz ni dia tak reti merawat orang, ya? Kesakitan fizikal dan mental, ya? Bahkan memang tugas ustaz bukan merawat orang pun, ya? Hanya kongsi ilmu saja. Tapi kalau sakit, akhirnya jumpa doktor. Maka jangan halang anak kita, dan jangan rasa tak islamik kalau anak-anak tu minat bidang perubatan dan ada bakat dalam bidang tersebut. Bahkan ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang fadail, tentang fadilat ke atas mereka yang merawat manusia. Saya nak kembalikan kepada kisah Zaid ni, kerana Zaid ni memang dari sudut khusus kerja dia sebenarnya kelebihan daripada akal dia, dan Nabi gunakan akal dia untuk agama ni, ya. Maka sebaiknya kita pun menggunakanlah cerita ni untuk manfaat keluarga, anak-anak kita, kan, ya. Yang terakhir untuk Zaid ibn Thabit adalah tugas yang paling special untuk Zaid yang saya sebut tadi. Tidak ada hari yang kita lalui kecuali perlu berterima kasih kepada Zaid, kerana geniusnya Zaid lah Al-Quran jadi macam ini pada hari ini. Kenapa? Nabi SAW, ya, bila tiba di Madinah, dan kita dah sebut tadi, persepsi orang tentang menulis ni negatif. Jangan tulis, maksudnya kamu tu teruk, lemah, sebab kena menulis baru ingat. Tapi Nabi SAW telah memulakan satu budaya baru dalam masyarakat. Menulis itu memang adalah satu nilai ketamadunan. Maka Nabi melantik segolongan dalam kalangan sahabat ni sebagai kutabul wahyi, penulis wahyu. Dan nombor satu dalam kalangan penulis wahyu itu adalah Zaid
ibn Thabit. Kalau kita merujuk kepada sebuah hadis, mana hadisnya, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma'al Quran ghairu arba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Al-Quran tidak terhimpun pada seseorang, maksudnya dari sudut catatan, kecuali hanya 4 orang ini saja. Al-Quran itu dihafal oleh sebagian sahabat, dicatat sebahagian inti Al-Quran itu oleh sahabat yang lain, tapi yang betul-betul fokus setiap hari, setiap masa menantikan wahyu turun untuk catat Al-Quran hanyalah 4 orang ini saja. Dan hadis ini menyebutkan nama-namanya. Yang pertama adalah Abu Darda, yang kedua adalah Mu'adz ibn Jabal, yang ketiga adalah Zaid ibn Thabit, cerita kita ini, dan yang keempat adalah Abu Zaid, dikatakan dia adalah pakcik kepada Zaid Al-Ansari. Baik, hanya 4 orang ini saja. Dan dalam kalangan 4 orang ni, Zaid adalah yang paling muda. Zaid adalah yang paling muda. Dan untuk kita fokus kepada Zaid, setiap kali Nabi SAW akan terima wahyu, Nabi akan panggil Zaid ibn Thabit untuk datang dekat supaya dia boleh mencatatkan wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Sebab tu ada sebahagian riwayat kita baca, ada satu peristiwa tu Zaid sedang naik unta dengan Nabi SAW, tiba-tiba unta duduk dan Zaid tak tahu kenapa, dan Nabi terdiam. Rupanya Zaid cerita ketika itu wahyu sedang turun, dan beratnya wahyu itu menyebabkan Nabi SAW pun terdiam dan unta yang Nabi tunggang itu terduduk kerana wahyu sedang turun. Dalam riwayat yang lain menceritakan Zaid ibn Thabit kakinya di bawah kaki Nabi SAW. Barangkali ialah dia tengah belajar ke apa dengan Nabi, dia dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba kaki Nabi SAW tu menghimpap kaki Zaid kuat-kuat dan tak boleh lepas. Dan Zaid cakap, kalau aku ingat hari ni aku akan hilang satu kaki, sebab kaki Nabi tu himpap kaki aku. Dan rupanya ketika itu wahyu sedang turun kepada Nabi SAW, dan oleh kerana beratnya wahyu, kaki Nabi itu jadi beban kepada Zaid ibn Thabit. Ini dalam satu peristiwa. Zaid sentiasa berada bila mana Al-Quran turun untuk dia catat Al-Quran. Dan peranan Zaid akan benar-benar menjadi satu peranan yang luar biasa apabila Nabi SAW wafat. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah beberapa siri perang, yang perang itu secara keseluruhan dinamakan dengan Harbur Riddah, memerangi golongan murtad. Yang lebih betul, memerangi golongan murtad, memerangi Nabi palsu, dan memerangi golongan yang tak mau bayar zakat. Ini 3 golongan yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan selepas perang demi perang, Umar bin Al-Khattab risau akan satu perkara. Dia risau kalau Quran ni hilang, sebab yang syahid dalam setiap pertempuran ini adalah nama-nama dalam kalangan sahabat yang memikul beban Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mencatat Al-Quran. Maka Umar risau, dia beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, kumpullah Al-Quran sebelum Al-Quran itu hilang. Sebab antara nama yang akan syahid yang paling besar sekali adalah Zaid bin Al-Khattab dan juga Salim Maula Abi Huzaifah, yang tergolong dalam kalangan hufaz, penghafal Quran dalam kalangan sahabat. Maka Umar report kepada Abu Bakar Siddiq, please kumpul Quran, aku takut Quran hilang. Dan Abu Bakar asalnya menolak, kerana bagi dia Nabi tak pernah buat. Bila Nabi tak pernah buat, kenapa kita nak buat? Tapi bila Umar sebut banyak kali pada Abu Bakar, cuba untuk convince dia, akhirnya Abu Bakar setuju, dan mulalah projek mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf yang macam kita dapat hari ini. Selama itu Al-Quran adalah hafalan dan ingatan ataupun catatan masing-masing. Dan azan, boleh azan dulu lah. Lepas azan kita akan lengkapkan cerita Zaid ibn Thabit mengumpul Quran di zaman Abu Bakar, dan satu lagi cerita terakhir insya-Allah sebelum kita tutup untuk solat insya. Allahu a'lam.
Baik, untuk penutup malam ni kita habiskan dulu kisah tadi sebelum kita tengok pelajaran apa yang tertinggal lagi untuk kita simpulkan. Zaid, kita masih menceritakan tentang peranan paling besar beliau apabila beliau menjadi project manager kepada projek pengumpulan Al-Quran zaman Abu Bakar. Dan dengan geniusnya akal Zaid, dengan peranan yang telah beliau mainkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau telah dilantik untuk menjadi manager. Dan kalau nak diperincikan, masa mungkin tak ada, tapi umumnya kalau tuan-tuan nak baca bagaimana proses Zaid ibn Thabit buat SOP untuk menapis ayat-ayat Al-Quran, untuk memastikan susunan Al-Quran itu betul, untuk memastikan tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak disematkan di dalam mushaf ini. Apa yang dilakukan oleh Zaid itu adalah sangat menakjubkan. Kita kena banyak berterima kasih pada dia. Kerana tanpa Zaid barangkali kita boleh anggap tapi Allah dah jamin Quran akan selamat lah kan. Tapi melalui Zaid ibn Thabit, kalau tidak ada geniusnya Zaid ibn Thabit, barangkali akan ada kesilapan lah dilakukan oleh tangan manusia kan. Tapi kerana Allah dah jamin Al-Quran itu Allah akan pelihara, Allah turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjamin Al-Quran itu selamat. Tapi Allah Ta'ala bukan melakukan sesuatu tu hanya secara magic saja. Allah datangkan asbab-asbabnya, antaranya adalah Zaid ibn Thabit sebagai tangan yang akan menguruskan projek pengumpulan Al-Quran. Dan bukan saja pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, nanti pada zaman Uthman ibn Affan timbul satu lagi masalah. Sebab zaman Abu Bakar isu takut Al-Quran hilang kerana ramai para hufaz yang syahid, dan Umar risau Quran tu hilang. Zaman Uthman ada kerisauan lain kerana muncul Quran versi lain, muncul cara baca Quran yang lain macam sikit. Dan ketika itu Uthman risau, kalaulah Quran tidak distandardkan. Dan zaman sekarang kita tengok, bacalah Quran di mana-mana pun, di Saudi ke, di Malaysia ke, di Indonesia ke, bahkan di Turki ke, di Amerika ke, semua Al-Quran yang kita baca semuanya sama, tidak ada sedikit pun berbeza dari sudut kandungan asalnya. Yang berbeza mungkin ada style Al-Quran, dia punya barisnya letak warna itu, warna ini, ada style Al-Quran mungkin susunan muka suratnya beza sikit, tapi kandungannya 100% sama.
tidak akan ada versi Quran yang kandungannya berbeza hari ni. Tapi zaman Uthman ada yang kandungan lain, ada yang baris lain, ada yang ejaan lain, macam mana ni? Maka Uthman buat projek standardization of Al-Quran, ataupun dalam bahasa akademiknya kalau tuan-tuan nak cari, canonization of Al-Quran, ya. Maka Al-Quran itu distandardkan ada satu saja, dan Uthman telah mengarahkan Quran-Quran yang lain, semua simpanan Al-Quran yang dipegang, termasuk simpanan asal yang dikumpul pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu, semuanya dibakar. Bukan kerana tak hormat Al-Quran, tapi itulah cara kita menghormati Al-Quran, supaya tidak ada yang salah menerima Al-Quran. Tidak ada Al-Quran versi lain lagi, hanya versi Uthman ibn Affan. Siapakah project managernya? Sekali lagi, Zaid ibn Thabit. Dia nanti menjadi project manager untuk standardkan Al-Quran kerana bakat dan kelebihan yang Allah berikan kepada dia, ya. Umumnya pelajaran paling besar kita malam ini adalah bagaimana nak menghargai bakat-bakat manusia di sekeliling kita, terutamanya anak-anak kita sendirilah, ya. Kerana Nabi melihat bakat itu pada Zaid ibn Thabit dan Nabi tolak dia ke bidang itu, ya, supaya akhirnya umat ini mendapat manfaat daripada bakat manusia yang memeluk agama ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin, manusia ni dia macam logam, ataupun bolehlah kita jenamakan logam lah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Kalau dulu ketika jahiliyah itulah dia orang yang sama aja, dan dia baik untuk masyarakat jahiliyah. Ketika di jahiliyah dulu, kelebihan yang dia ada itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahiliyah, dan bila dia peluk Islam, khiyaruhum fil Islam, maka gunakanlah kelebihan dia itu untuk Islam pula, sebagaimana Umar bin Al-Khattab zaman jahiliyah, itulah dia. Dan bila dia peluk Islam, itulah juga Umar Al-Khattab, lainnya dia gunakan kelebihan itu untuk agama ni. Sama juga dalam kalangan businessman, para sahabat pun mereka sudah menjadi businessman sebelum Islam lagi, dan mereka terus menjadi businessman ketika mereka sudah peluk Islam, Dan yang paling mustahak adalah kita kembalikan semua urusan kita, kerjaya kita, cita-cita kita, career kita, akhirnya kembali kepada memberi khidmat kepada agama ni lah. Walaupun apa bidang kita, akhirnya kita nak kembalikan khidmatnya kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Habis dah. Lambat datang ni. Biasa paling depan. Okey, itu saja. Saya rasa dah, insyaAllah pun. Ada soalan? Ada soalan? Kalau nak tanya, ada soalan? Soalan tak ada, tak ada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang penting sempena bulan Maulid, masih lagi ke? Masih lagi bulan Maulid kan? Masih lagi bulan Maulid, dan kita juga mengenang setahun peristiwa pembantaian di Palestin. Kita harap agar cerita-cerita para sahabat ni menjadi inspirasi lah. Sebab tu untuk kuliah saya ni, saya harap saya dapat fokus kat situ lebih sikit, untuk mengaitkan banyak cerita zaman sahabat ni dengan kehidupan kita. Sebab cerita sahabat tu tuan-tuan boleh google, ada banyak, tapi kena cari yang betul kan. Ada banyak cerita tu kan, yang mungkin kalau dalam kitab yang kita rujuk ni pun tuan-tuan boleh fokus pada kitab kita ni, sebab dia versi yang dia tapis lah, cerita tu banyak ada, tapi yang mungkin mustahak untuk kuliah saya ni, saya letakkan pada pelajarannya, supaya kita boleh hidupkan kisah sahabat dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat kita lah kan, untuk membangunkan negara kita khususnya, dan umat Islam secara umumnya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.